Kuantan, Pahang. Mizan Ahmad, 60 tahun, bekas anggota polis yang bertugas sejak awal 80-an hingga tahun 2014. Namun pada tahun 2017, kondisi tubuhnya tidak seperti dahulu. Mizan diserang sakit jantung. Selain itu, Mizan turut mengalami sakit kulit yang kronik. Kini Mizan dijaga oleh anaknya iaitu Muhammad Arif Mizan. Kos perbelanjaan Mizan dianggarkan RM160 sebulan untuk membeli lampin pakai buang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fiza Sabjahan dalam Bersamamu. Bersempena bulan kemerdekaan ini, Bersamamu tidak ketinggalan untuk menghargai pengorbanan para petugas barisan hadapan yang banyak berjasa demi negara, agama dan juga bangsa. Istimewa minggu ini, kita akan bersama dengan seorang bekas pesara polis yang kini menetap di Kuantan, Pahang. Mizan Ahmad, 60 tahun, pernah berkhidmat sebagai polis hutan menjaga sempadan negara di Padang Besar dan juga pernah bertugas sebagai polis trafik di Kuantan, Pahang. Kini, selain mengalami kesempitan hidup, dia juga mengalami pelbagai jenis penyakit yang turut membataskan pergerakannya. Assalamualaikum. Apa khabar Encik Mizan dan juga keluarga? Arif ya di situ? Alhamdulillah. Nampak sihat di situ Cik Mizan. Macam mana keadaan diri okey? Alhamdulillah. Okey, baiklah. Arif dan juga Cik Mizan, boleh dikongsikan kepada kami di Bersamamu ini bagaimana keadaan diri Cik Mizan dan juga keadaan keluarga Cik Mizan sekarang ini? Keadaan diri aja Alhamdulillah lah. Ada perubahan lah sedikit lepas banyak makan ubat, pergi hospital apa semua. Alhamdulillah lah. Cuma masih teruk tu masih ada lah. Cuma macam penyakit-penyakit respirasi tu, macam penyakit kulit tu dah berkurangan lah. Kalau boleh dikongsikan juga bersama dengan kami dari segi kos rawatan yang diperlukan oleh Encik Mizan, yang mana tadi Arif dah bagi tahu Cik Mizan mengalami minor stroke dan juga mengalami masalah sakit kulit kan. Jadi boleh tak dikongsikan dari segi kos rawatan dan apakah rawatan yang sedang dijalani oleh ayah ketika ini? Buat masa ni rawatan dia tu taklah macam yang lepas-lepas. Kalau kita yang lepas-lepas memang banyak lah. Ada yang mencecah ratus-ratus ringgit untuk ni lah. Tapi Alhamdulillah ayah sebagai seorang anggota polis ni dia ada pemotongan lah daripada kerajaan sebab kita pergi hospital kerajaan kan. Encik Mizan, kalau tak keberatan, boleh dikongsikan bersama dengan kami pengalaman Cik Mizan bertugas sebagai anggota polis sebelum Cik Mizan sakit dulu. Boleh ke? Saya bertukar pergi ke unit pencegah penyeludupan di Cuping Perlis. Bersebelahan dengan Padang Besar. Pada masa itu saya dalam khidmat PPH, iaitu pada tahun 88. Terus saya tukar pergi ke Perlis, masuk unit pencegah penyeludupan. Kemudian di sana juga pada tahun 92, saya bertukar pergi ke IPD Padang Besar. Daripada IPD Padang Besar, perintah daripada Bukit Aman, saya diminta pindahkan petugas semula ke Kuantan. Baiklah, Encik Arif, bila melihat tentang pengorbanan, perkhidmatan yang telah pun dilakukan oleh Encik Mizan, iaitu ayah sendiri, bagaimana Encik Arif sendiri sebagai seorang anak melihat bagaimana jasa dan juga pengorbanan Encik Mizan ini sebagai seorang ayah dan juga sebagai petugas barisan hadapan satu ketika dahulu? Saya berbangga lah dengan ayah, dengan atas apa yang telah dijalani dahulu. Itu yang saya sebagai seorang anak memang kita tak lupa lah. Apatah lagi jasa-jasa dia sebagai pengajar membesarkan kita apa semua dengan
kerja. Ada tak Encik Arif dan keluarga terkesan akibat pandemik ini dari segi sudut kerja dan sebagainya? Sebelum ni memang ada lah. Saya hampir 4-5 bulan jugalah saya tak boleh bekerja daripada COVID ni, 19 ni. Jadi masa tu memang agak susah lah. Alhamdulillah saya baru dapat job. Alhamdulillah Allah membantu kami. Ada tak sesuatu yang ingin Encik Mizan kongsikan bersama dengan kami? Saya mewakili ayah lah. Sebab ayah dia kadang-kadang dia tak boleh nak fokus. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TV3 bersamamu yang sudi membantu menghulurkan bantuan kepada ayah selaku bekas anggota. Terima kasih banyak-banyaklah dan selamat Hari Kemerdekaan kepada semua. Baiklah, terima kasih. Kami juga ingin mendoakan semoga Encik Mizan akan diberikan kesembuhan dan Encik Arif sekeluarga juga akan terus diberikan kekuatan dan juga kesihatan untuk terus menjaga ayah tercinta, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Terima kasih, Puan. Iaitu pada tahun 88. Perintah daripada Bukit Aman, saya diminta pindahkan petugas semula ke Kuantan. Lawatan ada yang mencecah ratus-ratus ringgit. 4-5 bulan jugalah saya tak boleh bekerja daripada COVID ni. Kembali bersama kami dalam Bersamamu. Saat mengetahui diri diuji dengan kesakitan yang tidak diduga, kadangkala ia boleh menjadikan kita mudah untuk patah semangat. Namun harus kita ingat, Tuhan tidak akan menguji hamba-Nya di luar kemampuan. Baiklah, untuk meneruskan lagi program kita pada petang ini, telah pun terhubung dalam talian ketika ini kita bersama dengan Da'i Hakim. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Fiza? Baik, Alhamdulillah. Da'i Hakim sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Da'i Hakim boleh kongsikan juga kepada penonton kalau kita dah dengarkan kisah tentang responden kita pada minggu ini, iaitu Encik Mizan sendiri yang satu ketika dahulu pernah berkhidmat untuk negara. Namun hari ini di atas beberapa perkara, beliau ketika ini mengalami sedikit kesempitan hidup dan juga ditimpa beberapa penyakit. Bagaimana Da'i untuk kita terus bangkit, bangun apabila kita ditimpa musibah sebegini bagi terus memberi semangat untuk meneruskan kehidupan? Silakan. Baik, terima kasih Fiza. Sesungguhnya bila sebut tentang kehidupan ni, kehidupan merupakan ujian. Dan ujian ni ada dua, Fiza dan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama dalam bentuk yang kita nampak. Yang kedua, ujian dalam bentuk yang kita tak nampak. Yang bagus ialah yang kita nampak, kerana apabila ujian yang kita nampak dan rasa ini, dia akan buatkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih rasa nak buat kebaikan lagi. Akan tetapi yang paling bahaya ialah ujian yang dalam bentuk kita tak nampak, yang disebut sebagai istidraj, yang mana lebih ramai orang dapat ujian yang tak nampak ini lebih menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kepada kita semua yang diuji, kepada Tuan Mizan dan juga Tuan Arif, anaknya yang menjaganya, ujian ini tak dapat tidak perlu kita tempuhi. Perlu kita tempuhi dengan sabar dan dengan redha terhadap ujian tersebut. Kerana ujian ini datangnya dari Allah. Allah nak kita suruh sabar dan redha, yang mana di hujungnya pasti akan ada kesenangan dan pahala. Da'i Hakim, kalau ada kata-kata semangat yang ingin disampaikan kepada Encik Arif dan juga Encik Mizan. Saya sebenarnya berbesar hati dapat bersama dengan Tuan Arif dan Tuan Mizan. Cumanya sebagai orang kata sesama saudara Muslim, antara nasihat bersama kita semua ialah insya-Allah kita sebagai orang yang berada di keliling Tuan Arif ataupun Tuan Mizan, hendaklah kita menjadi
golongan yang sering mendengar dan membantu kepada Tuan Mizan dan Tuan Arif. Juga kepada Tuan Arif dan Tuan Mizan, jangan malu untuk kita meminta pertolongan, untuk kita memberitahu kepada kawan-kawan kita, adik-beradik kita tentang akan kesusahan kita, ujian yang kita hadapi. Bagi mereka yang mendengar kesedihan ataupun kesusahan Tuan Arif dan Tuan Mizan, wajib ataupun perlulah kita tolong mereka. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang memberikan kesenangan ataupun barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti kata Nabi, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan pada hari kiamat. Moga-moga bila kita bantu permudahkan urusan Tuan Arif dan Tuan Mizan, Allah permudahkan urusan kita. Kalau tak di dunia, pasti di akhirat. InsyaAllah. Encik Arif, ada sebarang kata-kata ataupun soalan ke yang ingin ditanyakan kepada Da'i Hakim? Saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Da'i Hakim atas sokongan kata-kata semangat yang memberi kebangkitan kepada kami, semangat untuk terus. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Tuan Arif. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Semoga perkongsian ini tadi sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi dan juga manfaat yang dapat kita guna pakai dalam kehidupan kita seharian hendaknya, insya-Allah. Bersamamu akan berehat dahulu seketika. Pastikan anda terus bersama kami selepas ini. Yang disebut sebagai istidraj, yang mana lebih ramai orang dapat ujian yang tak nampak ini, lebih menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali bertemu dalam Bersamamu. Dan seperti biasa, setiap minggu kita akan bersama dengan penaja utama program Bersamamu, iaitu Syarikat Faiza Sendirian Berhad. Dan minggu ini telah pun terhubung dalam talian. Kita akan bersama dengan Ketua Logistik Bahagian Pengedaran Syarikat Faiza, iaitu Meja Abdul Rais Isa. Assalamualaikum. Apa khabar, Meja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meja sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Ceria dengar suara Meja di sana pada petang ni. Ya, Alhamdulillah. InsyaAllah. Meja, kita dah pun lihat dan juga dengar kisah tentang Encik Mizan sendiri, tentang pengalaman beliau responden pada minggu ini. Apakah antara bantuan yang bakal disalurkan kepada keluarga Encik Mizan? Ya, berdasarkan kepada apa yang telah dinyatakan oleh Encik Mizan, jadi pihak syarikat amat berbesar hati untuk memberikan sumbangan berupa keperluan-keperluan yang diperlukan. Berdasarkan kepada makluman-makluman tadi bahawa Encik Mizan mengalami stroke dan sebagainya, kemungkinan besar dia memerlukan kursi roda dan peralatan-peralatan yang lain. Meja, dipersilakan kalau ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan kepada Encik Mizan sendiri dan juga anak lelakinya Arif. Ya, Assalamualaikum Encik Mizan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada petang ini dalam program ini, dan pihak Syarikat Faiza amat rasa bersyukur dan berbanggalah kerana boleh ataupun kita dapat menghubungi Encik Mizan, dan seterusnya kita dapat memberikan apa-apa bantuan yang boleh diberikan kepada Encik Mizan. Baiklah, berbalik pula kepada Syarikat Faiza, Meja. Boleh Meja kongsikan juga kepada kami di Bersamamu dan juga penonton mengenai tugas Meja di bahagian logistik ini. Bagaimana proses pengedaran dijalankan sepanjang tempoh PKP dan pandemik ini? Ya, seperti mana semua sedia maklum bahawa Syarikat Faiza mempunyai cawangan-cawangan selain daripada cawangan Ibu Pejabat di Batu Pahat. Saya adalah Ketua Logistik Ibu Pejabat di bahagian pengedaran. Jadi bertanggungjawab ke atas pengedaran semua produk-produk Faiza di seluruh negeri Sembilan, Pahang,
negeri Melaka dan juga negeri Johor lah. Jadi semua sekali produk-produk Faiza yang bercakap kepada tugas dan tanggungjawab saya ini adalah memastikan semua barang-barang yang perlu diedarkan kepada customer tepat kepada waktunya. Baiklah Meja, terima kasih banyak-banyak. Meja, sedikit kata-kata semangat yang ingin diberikan kepada Encik Mizan dan juga keluarganya. Encik Mizan dan juga keluarga ya. Ini sempena kita menyambut Hari Merdeka. Jadi kami berharap, kami juga mendoakan syarikat Faiza mewakili pihak pengurusan tertinggi lah mengucapkan Selamat Hari Merdeka yang pertama. Yang keduanya, teruskan kita berjuang untuk hidup dan juga ingat tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tanggungjawab kita kepada kemanusiaan bila kita hidup di muka bumi ini. Jangan patah semangat. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Meja dan Encik Mizan sendiri. Kalau ada sebarang kata-kata terima kasih yang ingin disampaikan kepada semua pihak yang pernah membantu Encik Mizan dan keluarga, dipersilakan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada syarikat dan kepada media kita yang ikhlas berusaha. Terima kasih, saya ucapkan banyak. Dan juga ucapan daripada kami keluarga, selamat Hari Merdeka. Ya, baiklah. Terima kasih Encik Mizan dan Arif serta Meja sekali lagi. Dan kami juga mendoakan agar Encik Mizan diberikan kesembuhan dan terus bersemangat untuk semangat Hari Kebangsaan kita pada tahun ini, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Kesakitan ada kalanya menjadikan kita lebih kuat untuk terus bangkit. Di kesempatan ini, bersamamu ingin merakamkan ucapan Selamat Hari Kebangsaan yang ke-64. Sejajar dengan temanya, Malaysia Prihatin, sama-sama terus kita mematuhi segala SOP yang telah pun ditetapkan agar kita terus sama melakar kejayaan bangkit daripada cengkaman wabak COVID-19 ini. Terus hulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu minggu ini menyelami 7 keluarga yang memerlukan dari 5 buah negeri. 2 keluarga di Negeri Sembilan, keluarga Muhammad Fadil Kamarudin dan keluarga Nurul Hana Muhammad Nordin. 1 keluarga di Johor, keluarga Nuraini Harun. Manakala di negeri Selangor, keluarga Muhammad Zain Maknawi dan keluarga Muhammad Yusri Muhammad Ghani. 1 keluarga di Ibu Negara Kuala Lumpur, keluarga Daniel Cheng. Dan 1 keluarga di negeri Sarawak, keluarga Awang Taib Awang Ismail. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban.